Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak belajar tentang pecahan bahagian 2, sambungan daripada video yang sebelum ini. Standard pembelajaran kita adalah kita nak belajar macam mana nak membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib operasi. Kamu masih ingat lagi tak tertib operasi itu bagaimana? Tertib operasi itu bermaksud kita mulakan dengan menjawab soalan yang ada kurungan terlebih dahulu, kemudian darab ataupun bahagi, dan yang terakhir kita gunakan selesaikan operasi tambah dan tolak. Ataupun boleh dihafal dengan ku, da, ba, ta, tu. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Selesaikan 1, 2/3 darab 2/5 tolak 5/6. Okey. Cikgu akan ajar di sini bagaimana nak selesaikan soalan ini. Okey. Saya nak tanya, kamu dah ada kalkulator ke belum? Kalau ada kalkulator, kamu boleh keluarkan kalkulator kamu. Sebab untuk sekolah menengah kita boleh gunakan kalkulator. Okay, bila kamu dapat soalan, kamu salin semula soalan yang diberikan. 1, 2/3 darab 2/5 tolak 5/6. Seperti yang kamu dah belajar pada sekolah rendah dahulu, kalau nak selesaikan soalan pecahan, apa yang kamu perlu buat? Kamu mesti samakan penyebutnya, betul tak? Ataupun dan kamu kena, kalau ada soalan tu pecahan nombor bercampur, kamu kena jadikan dia pecahan tak wajar. Okey. Di sini kamu kena jadikan dia pecahan tak wajar. Dan di sebelah belakang ni kamu kena samakan penyebut. Okey, 5 dan 6, kita ambil 5 darab 6, 2 darab 6. Di sini 5 darab 5, 6 darab 5. Okey. 1, 2/3 tukarkan kepada pecahan tak wajar. 3 darab 1, 3, 3 tambah 2, 5. Jadi 5/3 darab kurungan 12/30 tolak 25/30. Okey, di sini penyebutnya sudah sama. Kita mesti selesaikan yang kurungan terlebih dahulu, kemudian barulah darab, bahagi, tambah, tolak. Jadi di sini kurungan kita 12/30 tolak 25/30. Di depan ni kita salin je semula 5/3 darab tak kurungan. Ambil kalkulator, kamu tekan 12/30 tolak 25/30. Okey. Kalau kamu tengok kalkulator, kalau kamu tak tahu di manakah per, kamu boleh cari ikon ataupun tempat nak tekan tu yang ada huruf A, B per C. Di situlah tempat untuk tekan untuk pecahan. Jadi kamu tolak 12/30 tolak 25/30. Kamu akan dapat negatif 13/30. Negatif 13/30. Okey. Kemudian apa yang kita kena buat? Kita kena darabkan dia sebab sini ada darab. Jadi darabkannya. Dan kamu tengok di sini 5/3 depan dia tak ada apa-apa simbol, bermaksud ini adalah positif. Darab dengan negatif. Okey, jika positif darab dengan nombor negatif, jawapan kita adalah dalam bentuk negatif. Jadi di sini kamu boleh tulis siap-siap di sini negatif. Okey, di 5 dan 30 kamu boleh bahagi 5 ni dengan 5 dapat 1, 30
bahagi 5 dapat 6. Jadi 1 darab negatif 13. 1 darab 13 dapat 13. 3 darab 6 dapat 18. Okey, jadi inilah jawapan untuk soalan yang pertama. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu 5/8 tambah 1/3 bahagi negatif 5/6. Jadi di sini kita nak selesaikan soalan yang mana dulu? Okey. Kita kena selesaikan yang bahagi dahulu. Sebelum itu, tukarkan semua ni, yang pecahan tak wajar ni, tukarkan 1/3 kepada pecahan tak wajar. Okay, step pertama macam saya sebut tadi, salin semula soalan. Kemudian, tukarkan 1/3 kepada pecahan tak wajar. 3 darab 1, 3 tambah 1, 4. Jadi 4/3. Di sini kita ada bahagi. Bahagi ni tukarkan kepada tanda darab. Dan 6 naik ke atas. Jadi negatif 6/5. Ini kamu dah mempelajarinya pada masa sekolah rendah dahulu. Okey. Jadi di sini kita ada tanda simbol tambah dan juga darab. Kita nak kena buat yang mana dulu? Selesaikan yang darab terlebih dahulu. Okay, bila nak darab, kita boleh tengok nombor apa yang boleh dibahagi. Dikecilkan ke 3 dan 6. 3 bahagi 3, 1. 6 bahagi 3, 2. Tanda negatif ni masih ada di depan. Okay. Tulis semula 5/8 tambah. Di belakang ni kita darabkannya. Positif darab negatif jadi negatif. 4 darab 2 dapat 8. 3 darab 5, bukan 3, 1 darab 5 dapat 5. Okey. Kemudian kita buka kurungan di sini, tambah jumpa negatif jadi tolak. 5/8 tolak 8/5. Okey, sekarang kita samakan penyebut. 8 dengan 5 kita ambil je nombor 5 ni, darab 5, 8 darab 5, 5 darab 5, 8 darab 8, 5 darab 8. Okey, saya sambung pengiraan di sebelah kanan ni. Sama dengan 25/40 tolak 64/40. Tekan kalkulator untuk dapatkan jawapan. Okey, jawapannya adalah negatif 39/40. Okay, lepas dah dapat jawapan, kamu lihat di sini, perlukah boleh tak kita permudahkan lagi 39/40? Tak boleh. Jadi inilah jawapan kamu, negatif 39/40. Okay, kita pergi kepada soalan latihan. Saya nak bagi latihan kepada kamu. Kita buat bersama-sama. Okay, selesaikan soalannya. 1/4 darab 2/5 tambah 1/2. Okay, kita nak buat yang mana dulu? Betul, kita kena selesaikan yang kurungan terlebih dahulu. Okay, jadi seperti biasa, salin semula soalan yang diberi. Okey. Kemudian ada 1/4 kita jadikan dia pecahan tak wajar, iaitu 5/4 darab. Kemudian samakan penyebut.
Okey, ini darab 2, darab 2, darab 5, darab 5. Okey, so 2 darab 2 dapat 2 darab 2, 4 per 10 tambah 1 darab 5, 5 per 10 sama dengan salin semula daripada depan. 5 per 4 darab. Okey, kita selesaikan yang dalam kurungan ni. 4 per 10 tambah 5 per 10 dapat 4 tambah 5, 9. 4, 9 per 10. Okey, kemudian kita tengok yang mana yang boleh dibahagi. 5 dan 10 boleh bahagi dengan nombor 5. Okey, 5 bahagi 5, 1. 10 bahagi 5, 2. Okey, jawapan akhir kita adalah, saya tulis di tepi sebab tak muat di bawah ni. Okey, sama dengan 1 darab 9, 9, 4 darab 2, 8. Jadi jawapan kita adalah 9 per 8. Ini adalah pecahan tak wajar, tukarkan jadi nombor bercampur. 9 bahagi 8, 8 darab 1, 8, 9 tolak 8, 1. Jadi jawapannya adalah 1, 1 per 8. Okey, selesailah soalan. Jadi kamu sekarang dah tahu macam mana nak buat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib operasi. Okey, apabila kamu dah mahir yang ini, kita akan pergi kepada soalan seterusnya, iaitu soalan penyelesaian masalah. Okey, standard pembelajaran seterusnya adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan pecahan positif dan pecahan negatif. Okey, ini adalah soalan daripada buku teks muka surat 17. Bagaimanakah anda menyelesaikan masalah? Satu kuis matematik mengandungi 20 soalan. Okey, satu kuis matematik mengandungi 20 soalan. 2 markah diberi bagi setiap jawapan yang betul. Negatif 1 per 2 markah diberi bagi jawapan yang salah. Mei-Ling menyertai kuis itu dan menjawab semua soalan. Jumlah markahnya bagi jawapan yang salah ialah negatif 4. Saya ulang, jumlah markahnya yang bagi jawapan yang salah ialah negatif 4. Berapakah jumlah markah yang diperoleh Mei-Ling dalam kuis tersebut? Okey, di sini kita kena fahamkan apa masalah yang ada di sini. Okey, 2 markah diberi bagi jawapan yang betul. Tolak 1 per 2 markah jika jawapan itu salah. Jumlah markah yang salah ialah negatif 4. Bukan bilangan soalan yang salah tau, tetapi jumlah markah yang salah ialah negatif 4. Soalan minta kita cari berapa jumlah markah Mei-Ling. Okey, di sini saya akan tunjukkan bagaimana nak selesaikan masalah ini. Okey, pertama sekali, kalau kamu dapat jawapan yang betul, kita dapat 2 markah, salah kena tolak negatif 1 per 2. Jadi sekarang kita tahu jumlah markah bagi yang salah adalah negatif 4. Jadi di sini kita kena kira berapa bilangan jawapan yang salah. Okey, berapa bilangan jawapan yang salah. Markah yang salah adalah negatif 4. Kita kena bahagi dengan jumlah, kita kena bahagi dengan markah kalau soalan itu salah. Kalau soalan itu jawapan dia salah, satu soalan tolak negatif 1 per 2 kan. Jadi kita bahagikan dia. Macam mana nak bahagi? Caranya negatif 4. Kalau ini bahagi jadi darab. 2 naik ke atas. Okey. Jadi
Negatif jumpa negatif jadi positif. 4 darab 2, 8. 8 bahagi 1, 8. Jadi bilangan jawapan yang salah adalah 8 soalan. Semua soalan ada 20 soalan. Semua kuis tu ada 20 soalan. Jadi berapa soalan yang betul? Jadi sekarang kita boleh kira berapa jumlah markah mailing. Okey. Sama dengan jumlah markah dia, kita kira dulu berapa soalan yang jawapannya betul. Okey, semua kuis tu ada 20 soalan. Tolak dengan soalan yang jawapan salah iaitu 8. Kita darabkan dengan kalau soalan betul dapat 2 markah. Jadi darab dengan 2. Kemudian tambah dengan berapa nilai markah yang salah. Yang telah mailing buat salah, jumlah markah yang salah adalah negatif 4. Jadi kita boleh terus kira. So, kita selesaikan yang dalam kurungan dulu. 20 tolak 8 dapat 12 darab 2. Ini tolak tambah dengan negatif jadi tolak 4. Kita selesaikan yang darab dahulu. 12 dari darab 2, 24 tolak 4 sama dengan 20. Jadi jumlah markah mailing adalah 20. Okey, selesai. Okay, sekarang kita tengok pula soalan latih diri 1.3D. Saya nak bantu kamu. Macam mana nak jawab soalan nombor 1 muka surat 18. Okay, seorang pembuat kek biasanya menggunakan 3/4 cawan gula untuk sebiji kek span. Dia mengurangkan embang gula sebanyak 1/2 cawan untuk kek span yang kurang manis. Maksudnya pembuat kek ni dia ikut request lah. Kalau customer nak kek kurang manis, dia akan kurangkan 1/2 cawan. Kalau customer nak kek yang biasa-biasa, dia akan gunakan 3/4 cawan gula. Okay, jadi seorang pelanggan ni dia menempah 3 biji kek span dan 5 biji kek span yang kurang manis. Jadi berapakah jumlah pembuat kek ni nak kena guna berapa cawan gula yang diperlukan untuk pembuat kek ni nak buat kek dia. Okey, kita jawab sekarang. Okey, saya akan bantu kamu, saya akan bimbing kamu. Okey. Pertama sekali kita tengok kalau nak buat sebiji kek span biasanya kita guna 3/4 cawan. Jadi si pelanggan ni dia nak 3 biji kek span yang biasa. Jadi kita boleh tulis dekat sini bilangan cawan gula sama dengan, okay, kita kira yang untuk kek span biasa dengan kek span kurang manis. Okay, kita kira yang kek span biasa dulu. Dia nak berapa biji kek span? Dia nak 3 biji kek span darab dengan berapa cawan gula yang diperlukan? 3/4 cawan gula. Okey, kita tambahkan dengan kek span yang kurang manis. Customer ni nak 5 biji kek. Kita darabkan dengan kita nak darabkan dengan apa? Kita darabkan dengan gula yang telah dikurangkan iaitu 3/4 cawan tolak 1/2 cawan gula. Okey. Yang ni kamu tak perlu letak. Okey. Macam ni. Sama dengan, nampak macam complicated kan? Tak apa. Bertenang. Kita akan buat perlahan-lahan. Jadi yang ni macam mana nak buat? Kita tengok yang mana yang pecahan tak wajar, tukarkan dulu jadi pecahan nombor bercampur tukarkan jadi pecahan tak wajar. Jadi 3 darab
4 darab 3, 12. 12 tambah 3, 15/4. Tambah 5 darab. Kita selesaikan yang dalam kurungan ni. Selesaikan. Tukarkan jadi pecahan tak wajar dahulu. 15/4. Tolak. 2 darab 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3/2. Sama dengan. Okey. Guna kalkulator kira 3 darab 15/4. Kamu akan dapat 11. 1/4 tambah. Yang ini. 4 dengan 2 ni kamu samakan dia punya penyebut. Sorry, kat situ tak payah. Di situ dah okey dah. Jadi kat sini kamu darab 2. Darab 2. 15/4. Tolak 6/4. Ini 11. 1/4. Tambah 5. Darab 15 tolak 6. 9/4. Saya sambung di sebelah sini. Sama dengan 11. 1/4 tambah 5 darab 9/4 dapat 45/4. Okey, macam mana nak tambah ni? Kamu boleh yang ini 45/4. Macam mana nak buat ni? Kamu boleh tukarkan di depan ni kepada pecahan tak wajar dahulu. Okey. 4 kali 11 40. 44 tambah 1 45. 45/4 tambah 45/4 dapat 90/4. Kamu boleh juga tekan kalkulator untuk dapatkan pecahannya, untuk dapatkan jawapan. 90/4, kamu akan dapat jawapan akhir dia 22. 1/2 cawan gula. Okey. Ada banyak cara untuk selesaikan soalan ni. Kamu boleh buat direct macam ini ataupun kamu kira 1/1. Okey, selesailah. Jadi berapa cawan gula? 22. 1/2 cawan gula. Okay. Nombor 2. Soalan nombor 2. Adam mempunyai RM40. Okey, RM40. Susan memberikan 1/3 daripada wangnya kepada Adam. Selepas Adam memberikan 1/8 daripada jumlah wangnya kepada Gopal, dia masih ada RM350. Cari jumlah asal wang Susan. Jadi yang ni saya nak kamu jawab. Cari jawapan sendiri. Okay, itu saja pada saya untuk hari ini. Terima kasih. Semoga mendapat manfaat daripada video cikgu ini. Assalamualaikum. Bye-bye.